Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini insya-Allah kita akan sambung lagi bab 9, poligon asas. Okay, sebelum kamu tahu apa itu poligon, kita tengok dulu objektif pembelajaran kita hari ini. Cikgu nak habiskan 5 objektif pembelajaran hari ini. Cikgu harap kamu semua dapat memahami isi kandungan video ni lah dan jawab soalan kuis nanti. Okey, yang pertama, kita nak menyatakan hubung kait antara bilangan sisi, bucu dan perpenjuru poligon. Yang kedua, melukis poligon, melabel bucu poligon dan menamakan poligon. Okey, yang ketiga, kita nak mengenal dan menyenaraikan sifat geometri pelbagai jenis segitiga. Yang keempat, kita nak mengesahkan konjektor tentang yang pertama, hasil tambah sudut pedalaman. Yang kedua, hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran bersebelahan. Yang ketiga, hubungan antara sudut peluaran dan hasil tambah sudut pedalaman yang bertentangan dalam suatu segitiga. Okey, yang kelima, objektif yang kelima, kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga. Okey, seterusnya, kita nak kenal dulu apa itu poligon. Okey, poligon ialah suatu bentuk tertutup pada suatu satah dengan sisinya terdiri daripada 3 atau lebih garis lurus. Okey, sisi dia mesti terdiri daripada 3 atau lebih. Tak boleh 1, tak boleh 2. Okey, kenapa? Okey, dia mesti terdiri daripada 3 atau lebih garis lurus. Kenapa? Cuba tengok contoh yang pertama ni. Okey, contoh yang pertama ni, ini kita semua kenal kan? Sebab kita dah belajar sebelum ni. Ini ialah segitiga. Segitiga ni, kalau kita perhatikan, dia terdiri daripada 3 garis lurus. Dan dia ialah bentuk tertutup. Bentuk tertutup ni maksudnya semua garis lurus ni bersambung. Bersambung untuk membentuk poligon itu sendiri. So kalau katakan 2 garis lurus kan. 2 garis lurus. Ada 2 garis lurus. Dia tak boleh membentuk poligon. Sebab poligon ni dia mesti bentuk tertutup. So kalau 2 garis lurus, kamu perhatikan bentuk ni dia tak tertutup, dia terbuka kan. So bila 2 garis lurus, kita tak panggil dia poligon. So poligon mesti terdiri daripada 3 atau lebih garis lurus. So 3 garis lurus akan membentuk segitiga, 4 garis lurus, segi 4 dan seterusnya. Nanti kita akan tengok lebih lanjut. Okey. Seterusnya, kita tengok hubungan antara bilangan sisi, bucu dan perpenjuru poligon. Apa dia sisi? Mungkin ada lagi yang tak kenal kan, apa dia sisi, apa dia bucu dan apa dia perpenjuru. Perpenjuru ni benda baru. Nanti cikgu akan bagi tahu kejap lagi. So sisi. Sisi ni yang mana? Ni yang ni. Ni ialah sisi. Garis lurus yang membentuk poligon tu sendiri ni ialah kita panggil sisi. Ini ialah sisi. Setiap garis lurus yang membentuk poligon tu kita panggil sisi. Bucu yang mana bucu? Bucu ialah ni, tempat bersambung. Tempat antara 2 garis lurus bersambung. Tempat penyambungan antara 2 garis lurus tu kita panggil bucu. Ni bucu. Yang cikgu tanda ni, yang cikgu tanda dot ni semuanya bucu.
Perpenjuru. Okey, perpenjuru. Macam mana perpenjuru ni? Perpenjuru ialah garis yang menyambungkan bucu yang bertentangan. Okey, katalah bucu ni dengan bucu ni kan, cikgu sambungkan satu garis lurus. Okey, cikgu sambungkan satu garis lurus. Okey, ni kita panggil garis ni kita panggil, okey, yang ni kita panggil dia perpenjuru. Okey, ni maksud perpenjuru, garis yang menyambungkan antara dua bucu bertentangan. Kalau bucu yang tak bertentangan tak boleh. Okey, tapi kalau yang ini dengan yang ni kita tak panggil perpenjuru sebab ini ialah sisi kan. Dia mesti berada dalam poligon tu sendiri. Perpenjuru ni mesti berada dalam poligon tu sendiri. Okey, apa hubungan antara bilangan sisi dengan bilangan bucu? Okey, bilangan sisi dia sama dengan bilangan bucu. Okey, katalah poligon ni kan. Poligon ni kita kira dia ada berapa sisi. Okey, ni 1, okey, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, poligon ni dia ada 6 sisi. Okey, kita tengok pula bucu dia. Kita nak sahkan kan benda ni. Okey, bucu dia kita kira mula dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, terbukti bilangan sisi sama dengan bilangan bucu. Iaitu kalau rujuk gambar rajah ni, yang cikgu bagi ni, okey, sisi dia ada 6, bucu dia pun ada 6. Okey, bilangan perpenjuru. Okey, bilangan perpenjuru kita boleh kira menggunakan formula n kurungan n tolak 3 bahagi 2 ataupun per 2. Okey, n ni apa dia? N ni merujuk kepada bilangan sisi. So, n ialah bilangan sisi. Okay, n ialah bilangan sisi. Okey, contoh cari bilangan bucu dan bilangan perpenjuru bagi heksagon. Okey, heksagon yang ni lah. Okey, gambar rajah yang cikgu bagi ni. Okey, bilangan bucu dia tadi kita dah kira kan, bilangan sisi dia 6. So, bilangan bucu dia 6 lah. Okey, bilangan bucu dia sama dengan bilangan sisi. So, bilangan bucu ialah 6. Okey, bilangan perpenjuru. Bilangan perpenjuru kita kira guna rumus yang diberi ni. Okey, rumus ni kamu kena ingat untuk cari bilangan perpenjuru. So, bilangan perpenjuru. Okey, bilangan perpenjuru. Okey, N ni cikgu cakap tadi bilangan sisi kan. So, kamu masukkan 6 lah dalam formula dia. So, 6. Okey, kurungan 6 tolak 3 per dengan 2. Okey. 6 tolak 3 dan kurungan ni ialah 3 kan. So, 6 kurungan 6 tolak 3, 3. So, 6 kurungan 3 per dengan 2. Okay, 6 kurungan 3 ni maksudnya 6 darab 3 lah. 6 darab 3 ialah 8. 18. 18 bahagi 2 sama dengan 9. So, kita dapat bilangan perpenjuru untuk heksagon ialah 9. Okey, untuk nama poligon ni nanti kita akan tengok selepas ni. Okey. Okey, ni kita akan kenal nama-nama poligon. Okey, seterusnya kita tengok berkaitan melukis, melabel bucu dan menamakan poligon. Okey, poligon ni dia dinamakan mengikut bilangan sisi dia. Siapa yang namakan poligon ni? Ahli matematik yang terdahululah. Okey, dia namakan ikut bilangan sisi dia. Okey, sisi berapa itulah nama dia. So, kamu nak ingat nama dia, kamu kena tahu dia punya bilangan sisi. Okey, contoh. Okey, ni semua kamu kena ingat Okey, semua sekali kamu kena ingat. Kalau tak boleh jawab soalan nanti. Okey.
yang pertama ni. Yang pertama, okey, ni bilangan sisi dia ada 3 kan? 1, 2, 3. So, ni nama dia segi 3. Okey, yang kedua ni bilangan sisi dia ada 4. So, nama dia sisi 4. Okey, yang ketiga ni bilangan sisi dia ada 5. Okey. So, nama dia pentagon. Ni kamu nak ingat senang. Kamu ingat bangunan pentagon dekat AS sana. Kan ada bangunan pentagon kan? Bangunan pentagon tu dia ada 5 sisi lah. Sebab tu dia diberi nama pentagon. Okey, hexagon. Bilangan sisi dia 6. So, nama dia hexagon. Okey, seterusnya bila bilangan sisi dia 7, nama dia heptagon. Bilangan sisi 8, oktagon. 9, nonagon. 10, dekagon. Okey, ini semua kamu kena ingat. Okey, kalau segitiga dengan sisi 4, cikgu percaya kamu dah tahu kan yang ni. Cuma yang ni je, 5 hingga 10 ni kena ingat dan hafal. Okey, seterusnya kita nak lukis poligon kan? Okay, ada langkah-langkah tertentu untuk kita lukis poligon. Okey. Ada langkah-langkah tertentu. Okey, step yang pertama kita kena pasti dulu bilangan sisi poligon tu sendiri. Okey. Soalan akan bagi tahu, okey, dia nak poligon berapa sisi kan? So kamu kena pasti daripada soalan yang diberilah. Okay, kemudian tandakan bilangan titik yang sama dengan bilangan sisi. Okay, bilangan titik yang sama dengan bilangan sisi. Bilangan titik ni akan bentuk bucu nantilah. Okay, bila kita bentukkan nanti dia akan membentuk bucu. Okay, sambungkan semua titik tu supaya menjadi suatu bentuk tertutup. Dia kena jadi bentuk tertutup lah. Baru nama dia poligon. Okay, last sekali labelkan bucu-bucu dan namakan poligon itu. Okay, labelkan bucu-bucu ni biasa kita label guna huruf besar. Okay, kemudian kita namakan poligon tu lah. Okay, ikut nama yang kita dah belajar tadilah. Okay, contoh, lukis sebuah poligon dengan 6 sisi. Okay, kita kena pasti dulu. Dia nak poligon 6 sisi. Kemudian labelkan dan namakan poligon tu. Okay, step yang pertama kita tanda bilangan titik kan. Maaf. Step yang pertama kita kena pasti bilangan sisi iaitu 6. Okay, kemudian teruskan step yang kedua. Tanda bilangan titik. Okay, kita nak tanda. Tengok contoh gambar yang dia dah bagi ni. Okay, cikgu tak buat lah sebab dah ada penyelesaian kat sini. Okay, cara kita nak tanda titik ni. Jangan tanda titik sama aras. Okay, maksudnya kalau kamu tanda macam ni. Jangan tanda macam ni tak boleh. Okay, tanda titik biar dia lain level lah ataupun aras. Macam yang dalam gambar ni. Okay, kemudian bila dah tanda, sambung titik tu guna pembaris. Okay, kena guna pembaris biar dia nampak garis lurus tu. Okay, bila dah sambung semua titik, label semua titik tu. Okay, biasa kita mula dengan abjad A lah. A, B, C, D, E, F kan. Okay, untuk bentuk ni dia ada A, B, C, D, E, F. Sebab dia ada 6 bucu. Okay. Okay, bila poligon tu ada 6 bucu, 6 sisi, jadi nama dia ialah hexagon. Okay, last sekali kita namakan kan. So, nama dia ialah hexagon. Okay, disebabkan kita labelkan guna A, B, C, D, E, F. So, nama dia hexagon A, B, C, D, E, F. Okay, next. Kita tengok sifat segitiga. Okay, dia ada 2 jenis pengelasan. Sifat segitiga. Okay, A, pengelasan mengikut sifat sisi. Kita tengok yang ni dulu. Pengelasan ikut sifat sisi. Okey, jenis segitiga. Okey, yang pertama segitiga sama sisi. Okey, segitiga sama sisi ni dia ada bilangan paksi simetri dia 3.
Okey, bilangan paksi simetri dia ada 3 sebab dia sama sisi. So, bila sama sisi, ni garis putus-putus ni iaitu paksi simetri. Okey, paksi simetri ni, garis putus-putus ni ialah paksi simetri. So, bila dia sama sisi, kita akan dapati paksi simetri dia ni ada 3. Maksudnya, kita boleh lipat paksi simetri ni, garis tempat kita lipat lah supaya bentuk tu bertindih. Bertindih dengan bentuk yang sama antara satu sama lain. So, kita boleh buat 3 paksi simetri. Sifat geometri dia. Sifat geometri dia, semua sisi sama panjang. Ni pengelasan ikut sisi kan. So, semua sisi sama panjang. Semua sudut pedalaman ialah 60 darjah. Sudut pedalaman ni yang mana? Ni yang dekat bucu dia ni. Semuanya 60. Ni 60, 60, yang ni pun 60. Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Disebabkan kaki dia je yang sama, so paksi simetri dia cuma 1. Kita cuma boleh buat paksi simetri dia ni dekat sini je. Yang kamu nampak garis putus-putus ni. Sifat geometri dia. 2 daripada sisi dia sama panjang. 2 sudut tapak adalah sama. Yang kat mana 2 sudut tapak tu? Ini. 2 sudut kat sini sama. Sebab apa sama? Sebab ni kaki dia ni sama panjang. So, sudut kat sini je sama. Sudut atas ni lain nilai dia. Ikut apa yang soalan bagi nantilah kita tengok. Segitiga tak sama kaki. Segitiga tak sama kaki. Dia tak ada paksi simetri. Kenapa tak ada paksi simetri? Sebab semua sisi dia tidak sama panjang. Semua sisi dia tidak sama panjang. So, kita tak boleh nak buat paksi simetri kat mana-mana. Maksudnya, kita tak boleh nak lipat dia kat mana-mana. Sebab sisi dia tak ada yang sama panjang. Semua sudut pedalaman adalah tidak sama. So, maksudnya sudut sini tak sama dengan sini, tak sama dengan sini. Kalau kita label ni A, yang ni B, yang ni C. So, sudut A, dia tak sama dengan sudut B. Tak sama juga dengan sudut C. Sebab sisi dia tak sama panjang. So, sudut pedalaman dia ni sebenarnya dia bergantung kepada sisi dia tu sendiri. Seterusnya pengelasan mengikut sifat sudut. Pengelasan mengikut sifat sudut. Jenis segitiga. Segitiga bersudut tirus. Segitiga bersudut tirus. Semua sudut dalam segitiga ialah sudut tirus. Maksudnya, sudut tirus ni apa maksudnya? Sudut tirus ni sudut yang kurang daripada 180 darjah. So, maksudnya sudut ni kurang 180, yang ni kurang, yang ni pun kurang. Cuma nilai dia biasanya berlainan lah. Semua sudut dalam segitiga ialah bersudut tirus, iaitu kurang 180 darjah. Segitiga bersudut cakah. Yang kedua, segitiga bersudut cakah. Satu daripada sudut dan segitiga ialah sudut cakah. Apa maksud sudut cakah? Sudut yang lebih daripada 180 darjah. Sudut yang lebih daripada 180 darjah. Segitiga bersudut tegak. Satu daripada sudut dan segitiga ialah sudut tegak, iaitu 90 darjah. Kalau kamu tengok simbol ni, simbol petak kecil ni, maksudnya segitiga tu sudut tegak lah. Dia biasanya segitiga sudut tegak ni, dia lukis simbol kecil ni je, dia tak tulis 90 darjah. Bila ada simbol kecil ni, petak kecil ni, maksudnya salah satu sudut dia tu, ataupun sudut kat situ tu 90 darjah lah. Itu maksudnya untuk segitiga bersudut tegak. Seterusnya kita tengok sudut pedalaman dan sudut peluaran segitiga. Macam mana ni?
Okey, kita tengok dulu gambar rajah ni. Okey, gambar rajah ni ada satu gambar rajah segitiga. Okey, kita dah label dia. Salah satu sudutnya kita label A. Okey, yang kedua B, yang ketiga C, dan satu yang kat luar ni kita label dia D. Okey. So ABC ni sebabkan dia berada dalam segitiga, so kita panggil dia sudut pedalaman. Okey, manakala D ni kita nampak dia berada kat luar kan. Okey, ni nama dia sudut peluaran. So ABC sudut pedalaman, D sudut peluaran. Okey, kita tengok dia punya ciri Bagi sebuah segitiga, hasil tambah sudut pedalaman ialah 180 darjah. Okey, apa maksud ni? Maksudnya tadi saya cakap A, B, C sudut pedalaman kan. So A tambah B tambah C ialah 180 darjah. Jumlah semua Jumlah ni tak berubah. Okey, mana-mana segitiga pun jumlah sudut pedalaman dia, hasil tambah dia ialah 180 darjah. Tak kira segitiga jenis apa pun. Okey, hasil tambah sudut pedalaman yang kedua hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran bersebelahan ialah 180 darjah. Okey, ni maksudnya apa? Okey, kamu tengok sudut C ni, okey, ni sudut pedalaman. D ni sudut peluaran. Okey, kita tengok sudut-sudut ni. Okey, dua sudut ni. C ni berada di sebelah D kan. So itu maksudnya hasil tambah sudut pedalaman dengan sudut peluaran bersebelahan. Maksudnya dia duduk sebelah menyebelah. Okay, bila dia duduk sebelah menyebelah macam ni, C ni bila kita tambah dengan D, jumlah dia 180 darjah. Dia sama macam sudut atas garis lurus. Sebab garis ni memang garis lurus kan. Cuma yang ni C ni dia duduk dalam segitiga. Tu je beza dia. Tapi jumlah dia sama je dengan jumlah sudut bersebelahan atas garis lurus. So C tambah D ialah 180 darjah. Okay, yang ketiga, sudut peluaran adalah sama dengan hasil tambah dua sudut pedalaman bertentangan. Okay, maksudnya D ni D sudut peluaran. Okay, dia sama dengan A tambah B. Kenapa? A tambah B ni, A dengan B ni dia bertentangan dengan D kan. Dia bertentangan macam ni. Ini maksud bertentangan, berhadapan lah. Okay, bila berhadapan macam tu, A dengan B ni bila kita tambah dia sama dengan D. So D sama dengan A tambah B. Okay, jadi mari kita tengok soalan Okay, yang ni biasa ada soalan lah baru kita faham. Okay, contoh A. Cari nilai X bagi setiap rajah yang berikut. Okey, cari nilai X. Macam mana tu? Okey, X ni sudut pedalaman dalam segitiga kan. Okey, dia dah bagi dua sudut pedalaman dalam ni. Okey, untuk soalan A Okey, dia dah bagi salah satu sudut pedalaman 37 darjah. Okey, sudut pedalaman yang kedua 92 darjah. Okey, satu lagi yang kita belum tahu iaitu X. Ni yang kita nak cari. So, macam mana nak cari X? Okey, kita tengok ciri yang pertama tadi. Ni kita kena ingat. Hasil tambah sudut-sudut pedalaman ialah 180 darjah. So, kita boleh apply kepada soalan ni lah. Okey, yang mana kita tahu jumlah semua ni, sudut-sudut pedalaman ni, 3 ni termasuk X ialah 180. So, kalau kita nak cari X, okey, maksudnya 30 darjah ni, okey, tambah 92 darjah, tambah dengan X ialah 180. Jadi, kalau kita nak cari X macam mana? So, X dia sama dengan 180 darjah. Kita tolaklah dengan nilai 2 lagi sudut tu. Itu tolak 30 darjah. Tolak 37 darjah. Tolak dengan 92 darjah.
Okey, jadi kita dapat X. Okey, ni kalau kamu nak tambah dulu pun boleh. Okey, 37 tambah dengan 92. Okey, kita dapat 7 tambah 2, 9. 9, 10, 11, 12. Okey, 129 darjah kan? So, 180 darjah tolak dengan 129 darjah. Jadi, yang ni kita akan dapat sudut dia ialah ni 51 darjah. Okey, so kita dapat X. Okey, ni X. X ialah 51 darjah. Okey, boleh tu Okey, seterusnya kita tengok yang B. Okey, ni tadi yang A. Okey, B. Okey, dia dah bagi nilai dua sudut pedalaman iaitu ni 79 darjah, ni 28 darjah. Okey, bila kita perhatikan X ni ialah sudut keluaran. Kan dia duduk kat luar. Dan X ni dia bertentangan dengan dua sudut pedalaman ni. Jadi kita boleh guna ni yang kedua ni. Bukan yang ketiga ni, ciri yang ketiga ni, sudut keluaran adalah sama dengan hasil tambah dua sudut pedalaman bertentangan. Maksudnya kat sini X ni kejap Okey, maksudnya kat sini X ni sudut keluaran kan? Okay, dia sama dengan hasil tambah dua sudut pedalaman ni. Okey, sebab apa? Sebab dia bertentangan dekat sini. Jadi senang kita nak cari nilai X untuk soalan kedua ni. Jadi X sama dengan 79 tambah 28 darjah. Okey. Okey, jadi sama dengan 107 darjah. Okey, X sama dengan 107 darjah. Okey. Okey, seterusnya menyelesaikan masalah berkaitan segitiga. Okey, ni last Okey, menyelesaikan masalah berkaitan segitiga. Okey, latih diri 9.2C ni cikgu ambil dalam buku teks je. Okey, dalam rajah di sebelah PSR ialah garis lurus. Okey, ni dia bagi PSR garis lurus. Okey. PSR garis lurus, hitung nilai X dengan Y. Ni dia bagi X kat sini. Okey, ni X. Okey, Y kat sini. Okey, macam mana nak cari dia? Kita tengok dulu. Okey, nilai mana yang kita nak guna? Okey, kat sini ada nilai 68 kan? Okey, kemudian kita tengok segitiga ni, bila dia buat tanda satu-satu macam ni, ini maksudnya segitiga ni sama kaki. Okey, bila sama kaki, okey, nilai X ni sama dengan nilai di sini. Sebab dia sama kaki X ni duduk kat kaki kan, ni pun duduk kat kaki dia. So macam mana kita nak cari nilai X? Okey. X jumlah semua sudut pedalaman 180 kan. So 180 kita tolak dulu dengan 68. Tolak 68 darjah. 180 kita tolak dulu 68 darjah. So sama dengan berapa ni? 10 tolak 8 2. 7 tolak 6 1. So 112 darjah. Okey.
Okey, 112 darjah. 180 tolak 68 darjah. Okey. Ni cikgu lupa nak bubuh tadi. Okey, kita kena bahagikan 2. Okey, sebab X dengan kat sini nilai dia sama kan. So, 180 darjah tolak 68 darjah. Kemudian bahagikan 2. So, yang ni kita dah kira tadi kan. Dapat 112 darjah. Okay, 112 darjah bahagikan 2. Okay, 112 darjah bahagikan 2. Okay, kita dapat 56 darjah. Okay, 56 darjah. Okey, so kita dapat nilai X ialah 56. Okey, kat sini X ialah 56. Okey, macam mana nak dapat nilai Y? Okey, bila X ni 56. Okey, kat sini pun 56. Okay, X 56 kan. Di sini pun 56. Okey. So, bila kita dapat sudut dekat sini, kita boleh dapat sudut sebelahnya. Okey. Iaitu sudut bersebelahan tadi. Sudut bersebelahan tadi. Jadi, kita nak dapat nilai Y. Kita cari dulu sudut tu. Okey, 180 darjah. Tolak dengan 56 darjah. Ni sudut QSR. Cikgu namakan dia sudut QSR. Sebab dia duduk kat sini kan. So, 180 darjah. Sudut QSR 180 darjah tolak 56 darjah. So, kita dapat nilai sudut dia 124 darjah. Okey, jadi nilai Y. Ni Y ni dalam satu segitiga kan. Jumlah sudut pedalaman dalam satu segitiga 180. 180 kita tolak dengan 124 darjah. Jadi yang kita dah dapat tadi sudut QSR tu yang kat sini tolak lagi dengan 24 darjah. So, ni kita akan dapat tolak 124 tolak 24. Okey, jadi kita akan dapat Y ialah 32 darjah. Okey. So, habis untuk satu topik 9.1 dan 9.2 iaitu berkaitan dengan ciri-ciri poligon dan segitiga segitiga dan dia punya penyelesaian masalah. Okey, cikgu harap kamu semua boleh fahamlah isi kandungan video ni. Cikgu harap semua pelajar tengoklah video ni Okey, terima kasih semua. Cikgu akan bagi soalan kuis. So, jangan lupa jawab soalan kuis dan isi kehadiran. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.